Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk seterusnya tajuk tema unit 18 sambungan dia, objektif pembelajaran, membina dan menulis ayat, memahami dan mengenal pasti yang menggunakan bentuk ayat konteks, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, yang ni muka surat 112 ni awak boleh baca berkenaan dengan berus gigiku hebat. Berus gigiku hebat. Okey, ni boleh baca, boleh nyanyikan sendiri. Okey, kita masuk kepada ayat tunggal. Perangkat nyamuk. Nyamuk sangat banyak. Ayah hendak membuat perangkat nyamuk. Okey, ini cara ayat tunggal. Okey, tajuk ayat tunggal. Apa yang maksud dengan ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, maksud satu subjek, satu predikat tu ialah nyamuk tu adalah subjek yang dia ada predikat. Predikat tu dia punya apa benda yang berkenaan dengan nyamuk tu. Contoh nyamuk tu predikat, belakang itu adalah nyamuk tu adalah subjek, belakang tu adalah predikat. Apa benda yang dia buat? Apa benda yang dia buat? Nyamuk sangat banyak. Lepas tu ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah tu adalah subjek dan apa ayah nak buat? Ayah membuat perangkap nyamuk. Itu adalah predikat. Contoh, kat bawah ni contoh dia satu lagi. Ali membaca buku. Ali tu adalah subjek. Membaca buku tu ialah, membaca buku tu apa? Membaca buku tu adalah benda yang dia buat lah, predikat. Kita panggil predikat. So, Ali ni adalah subjek. Predikat dia adalah apa benda yang dia buat. Okey. Lepas tu, apa lagi? Ayah memotong botol plastik. Lagi, ayah memasukkan bola Melaka. Ayah tu subjek, memasukkan bola merah. Ayah menuang air panas. Ayah mengacau bahan-bahan itu. Dia punya ayat tunggal ni dia pendek je. Biasanya ayat tunggal ni dia pendek je. Dia pendek-pendek. Apa lagi? Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Semua ayah buat sebab subjek tu adalah ayah. Dia cerita tentang apa yang ayah nak buat. Okay. Ayah mencampurkan ragi. Lagi? Ayah akan nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran itu. Nyamuk tu subjektif. Apa yang dia predikatnya? Dia tertarik dengan bahan yang campuran ini. Jadi perangkat nyamuk inovasi ini amat berguna kepada kita. Sekarang kita dapat tidur dengan nyenyaknya. So macam tu So ayat tunggal tu dia pendek-pendek sahaja. Pendek-pendek. Contoh kat sini lagi lah. Melukis kegemaran Siti. Siti tu subjektif. Apa yang Siti buat? Siti suka melukis. Contohlah, Siti suka melukis tapi dia pusingkan tu. Melukis kegemaran Siti. Masakannya enak. Masakan tu siapa? Masakan tu adalah predikat. Nya tu adalah subjektif. Walaupun kita tak tahu siapa nya tu. So itu contoh ayat tunggal. Yang mana ayat tunggal yang mempunyai satu subjektif, seorang je subjektif. So subjektif ada. Satu subjek tu adalah orangnya, namanya dan satu predikat. Apa yang dia buat, apa yang dia sedang lakukan. Itu predikat. Ayat di belakang ataupun di depannya. Dia terpulang lah. Ayat contohnya lah. Ali kat depan, belakang predikat dia membaca buku. Ataupun melukis dulu, predikat dulu, barulah subjek dia. Okey, terpulang banyak ayat. Itu adalah panggil ayat tunggal. Okey, ayat majmuk pula. Okey, kita tengok sini. Tajuk dia, mari kutip durian. Dalam ni kita akan cerita. Sebelum kita cerita, kita tengok dulu ayat majmuk tu apa. Ayat majmuk ialah cantuman dua ayat, tunggal atau lebih. Contohnya, Ali dan Ahmad membaca buku. Kalau tunggal, dia akan satu persatu. Ali membaca buku, Ahmad membaca buku. Itu satu persatu. Tetapi bila ayat majmuk, Ali dan Ahmad membaca buku. Dan tu dia tambah sebab benda yang sama. Jadi dia majmukkan, dia banyakkan, dia cantumkan dua ayat tunggal tadi menjadi satu ayat. Dua ni ayat lah. Ali dan Ahmad membaca buku. Bermaksud Ali membaca buku, Ahmad membaca buku. Itu ayat tunggal dia. Tapi bila jadi majmuk, Ali dan Ahmad membaca buku. Dan tu yang menunjukkan kata majmuknya. Kakak menari sambil menyanyi. Perkataan sambil.
Maksudnya dalam masa yang sama kakak menari, dalam masa yang sama kakak menyanyi. Jadi disambungkan dua ayat tunggal tu dia menjadi kakak menari sambil menyanyi. Okey, itu cara untuk membuat ayat majmuk. Okey, kita tengok contoh kat sini. Pada musim buah-buahan, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Okey, Kalang pulang ke kampung kalau ayat tunggalnya. Lepas tu keluarganya pulang ke kampung. Jadi ayat majmuk ni adalah tambah jadan di antara Kalang dan keluarganya. Jadi Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. So dekat sini ayat kata majmuk ni adalah yang pertama adalah dan. So dia bersambung satu ayat majmuk tunggal dengan satu ayat tunggal yang lain. Kalang pulang ke kampung, keluarganya pulang ke kampung. Jadi bila disambung jadi ayat majmuk, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Yang kedua, Datuk Kalang ada dusun durian. Dusun durian Datuk Kalang terletak di lereng bukit. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Bukit itu dia tak tinggi. Penyataan dia bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Maksudnya ada dua. Kita boleh buat kalau ayat tunggal dia bukit itu tidak tinggi. Bukit itu curam. Itu ayat majmuk dia. Ayat tunggal dia. Bukit itu tidak tinggi tetapi bukit itu curam. Itu ayat majmuk ni. So kalau kita pisahkan dia jadi ayat tunggal, bukit itu tinggi, bukit itu tidak tinggi, bukit itu curam. Bila dicampurkan dia jadi bukit itu tidak tinggi tetapi curam. So tetapi adalah perkataan yang menggabungkan dua ayat tunggal. Datuk memasang jaring di sekeliling dusunnya. Buah durian yang gugur akan tersangkut pada jaring tersebut. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. So dekat sini perkataan atau yang menggabungkan dua ayat tunggal, iaitu kalau kita pisah ayat tunggal dia, Datuk membawa buah lori dengan trailer motosikal. Datuk membawa buah durian dengan lori. So Datuk bila digabungkan dia menjadi Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. So dia tambah atau di tengah-tengah dia. Satu lagi, Datuk menjual buah durian kepada peraih. Datuk menjual buah durian kepada pemborong. Bila digabungkan dia menjadi Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. So itu cara untuk kita mengenal pasti dan membina ayat majmuk. Ingat perkataan-perkataan ni yang menggabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Tidak semestinya dua ayat tunggal je, kadang tiga. So boleh digabungkan menggunakan perkataan ni. Satu lagi ni sambil. Membuat benda yang sama lah. Perkataan sambil ni maksudnya dia melakukan satu benda dalam satu masa. Okay. Lepas tu, cuba buat. Kita tengok satu latihan. So bagi latihan satu ayat je macam mana dia gabung. Nampak? Kalang, muka surat 115. Kalang melawat ke Pusat Sains Negara. Alia melawat ke Pusat Sains Negara. Maksudnya dua-dua pergi. Jadi nak mudah kita gabungkan dia jadi Kalang dan Alia melawat ke Pusat Sains Negara. So nombor 2 ni cuba buat. Nombor 2 dan nombor 3. Salin dalam buku tulis ni. Okey, penggayaan. Ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Tadi berdasarkan rajah. Ni berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Okey, dibagi. Yang pertama, Alif melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Keluarga Alif melawat ke pameran robotik Kuala Lumpur. Nampak? Ayat tunggal yang pertama dia sama di belakang dia. Dia punya predikat dia sama. Pameran robotik di Kuala Lumpur. Melawat. Sama juga melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Jadi nak mudah kita gabungkan Alif dan tambah dan. Alif dan keluarganya melawat ke pameran robotik Kuala Lumpur. Okey, itulah. Jadi dia tak adalah panjang kenyataan dia, benda yang sama dia ulang. Baik, kita gabungkan terus menggunakan kata majmuk ni. Perkataan majmuk ni, iaitu dan atau tetapi.
So nombor yang atau dengan tetapi cuba buat ya dalam buku tulis. Okey, muka surat 116. Okey, yang A dengan B kita bincang sama-sama. C dengan D ni tuan-tuan awak salin dekat buku tulis. Okey, tengok A dulu. Sampaikan maklumat berdasarkan gambar. Keistimewaan benda ni apa? Boleh memasak pelbagai jenis makanan dengan pantas. Okay. Lepas tu contohnya mengukus pulut, kuih, nasi, lagi membakar roti, kek, memanggang ikan, ayam, daging, memasak sup. Ini macam sebelum ni lah latihan macam mana cara untuk menyampaikan maklumat. Sebab sebelum ni dah latihan dah buat, so ini tak payah buat. Okey, pergi soalan B. Baca teks kemudian simpul, buat kesimpulan. Cikgu Amar membawa 2 buah pasu yang ditanam pokok bunga. Sebuah pasu diletakkan di dalam kelas. Sebuah pasu lagi diletakkan di luar kelas. Satu dalam kelas, satu luar kelas. Pasu bunga di luar kelas terdedah kepada cahaya matahari. Dalam kelas, tak kena cahaya matahari. Cikgu Amar menyuruh murid-muridnya menyiram pokok bunga tersebut. Dua-dua lah. Dekat luar siram, kat dalam pun siram dalam kelas. Selepas beberapa hari, pokok bunga di dalam kelas telah layu. Manakala pokok bunga di luar kelas tetap segar. Kenapa? Kesimpulannya, pokok memerlukan cahaya matahari untuk apa? Untuk hidup ataupun untuk bercambah. Boleh juga hidup pun boleh, bercambah pun boleh. Okey. So itu sahaja. Pendek dia tak payah biru ya. Okey, atas A dengan B ni tak perlu buat. Dengar sahaja apa sahaja cerita. Okey, untuk C. Okey, untuk C ni Ustazah nak awak salin dalam buku tulis ni. Lepas tu isi dia apa kata seruan dia. Nombor 1 contoh. Tingginya menara Al-Wusta ini. Apa? Wah, tingginya menara Al-Wusta ini. So, okey, nombor 3, nombor 4, nombor 2, nombor 3, nombor 4 boleh buat sendiri. Salin dulu tau. Keempat-empat tu. Okey, yang D. Soalan D. Bina ayat. Salin tulis ayat berdasarkan gambar. Okey, berdasarkan gambar, Ustazah dah tolong buat ayat tadi. Cuma baca dan salin. Aina sedang menggunakan komputer riba itu. Ataupun Aina sedang menggunakan komputer riba. B. Nombor 2. Ayah sedang merakam video rama-rama itu. Yang 3. Ali dan keluarganya sedang menonton televisyen. So, itu cara menulis bina dan tulis ayat. So, boleh salin yang C dan D. Lengkapkan dalam buku tulis bersama dengan latihan yang sebelum ni. Okey, itu sahaja. Boleh ambil slide ni untuk lebih mudah salin selepas tonton video ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.